tiaw ni maksud dia kuih tiaw goreng basah. Tapi tak ada sampai berenang kuih tiaw ni. Sebenarnya kalau orang buat kuih tiaw, kalau berenang sampai akan berkuah betul, tu bukan cak kuih tiaw. Tu nama dia cak kujuh ni. Mana kuih tiaw terkujuh kan. Nah, tak ada. Dia sepatutnya dia basah-basah je. Pergi tengok. Cak kuih tiaw ni maksud dia kuih tiaw goreng. Tapi style Cina. Tu sebut cha. Jadi Cina ni style masak, saya pernah tengok kalau orang lorong tu macam mana Cina tu masak. Dia warna putih je sebenarnya. Tapi yang kita ni Melayu ni, dia dah goreng gelap sikit, dia kuat kicap apa semua kan. Dia kalau ikutkan betul-betul, dia ada 400 campuran tu nak jadikan kicap kuih tiaw tu. Saya memang kaji. Mana saya dengar kuih tiaw sedap, memang saya pergi. Saya akan pergi cak kuih tiaw ni. Memang minat betul. Saya dengan wife saya memang suka betul cak kuih tiaw ni. Kan, saya boleh sebut lah mana kalau ranking dalam Malaysia ni, pergi sana mana sini kan makan kerjanya. Ya Allah, itulah kan. Jadi itulah dia. Jadi saya akan panggil dia, tegur, bang ni macam ni bang. Lepas tu macam orang masak sate, orang masak sate kan. Sebab family mak saya, adik-beradik dia memang daripada kecil cucuk sate. Dia kata, jadi saya tahu sate ni kenapa. Okay, sate ni nak sedap, nak hilangkan muak orang, mesti kena ada lemak dengan kulit kat tengah-tengah. Mesti. Jangan malas tu masalahnya. Dia jual isi je, orang kan muak makan. Lepas tu ada petua pula. Kalau kita bakar, kalau kita masak kuah kacang tu kan timbul taik minyak dia tu, cedok taik minyak dia tu letak dalam bekas. Jadi bila bakar sate tu, cecahkan tu dekat sate tu. Barulah dia akan ngam kuah tu dengan sate. Contoh, benda tu ilmu. Saya beritahu, saya akan beritahu. Kalau sate kau ni nak sedap lagi tak, kau buat macam ni. Saya akan beritahu. Itu bukan keji, itu menegur bagi tahu suruh dia improve. Itu tak ada masalah. Kan? Jadi itulah antaranya Nabi tak mengeji makanan. Kan? Lagi satu lagi, apa lagi yang Nabi buat? Nabi senyum. Kita senyum lah, jumpakan kawan senyum. Kat mesin pacikap boleh nampak lah pagi buka masing-masing lah. Pagi Jumaat kau tengok. Pagi Jumaat dekat mesin pacikap kau tengok. Kalau senyum, okey tu. Kan? Yang faham lah kan. Yang tak faham, sudahlah. Assalamualaikum, salam. Mana okey kan. Tapi kalau pagi Jumaat, salam, mana ada hal. Malam tadi tak settle tu. Contohlah, yang faham lah kan. Ada yang masih confused ke saat ini, saya tak dapat tolong. Macam tu. Jadi mana kata senyum ni awet apa kata? Awet muda. Kenapa ya? Sebab menurut kajian sains, senyum ni, bila kita senyum, kita hanya menggerakkan 17 otot muka. 17 otot muka. Sebenarnya kalau orang yang selalu tersenyum, kurang risiko untuk dapat stroke. Mild stroke dekat muka yang sengit tu kan, yang ada band palsy tu, kurang. Kalau selalu masam tu, dia mudah kena stroke sebab memang dah tak bergerak dah dia punya otot tu. Tapi kalau berkerut pula, kita menggerakkan 43 otot muka tu sebab berkedut, bergaris. Nampak tua daripada orang lain. Bos kita pahal lah, dia tu penyakit apa? Nak mati katnya, langsung tak boleh senyum. Contohlah kan. Tapi bukan kat sini lah, di tempat lain. Ini UAM cawangan Timbuktu Burkina Faso. Macam itulah kan. Jadi itulah dia kan. Jadi kalau kita tengok apa lagi, dari segi senyum ni, contoh pernah ditarikkan kain lidak Nabi tu. Dan kebetulan kain lidak ni buat daripada benang Najran, benang yang kasar. Arab Badui ni tarik, bertanda ni merah ni. Nabi senyum je. Nabi kata, ambil lah. Nabi kata, sabar Nabi. Cuba kalau kita zap bertanda, kau pahal kau ni baik. Macam tu agak lah memang cik pasal lah kan. Betul. Nabi senyum. Seorang fakir miskin bawa buah bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku ni. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan lagi. Kau suka Rasulullah? Makan sampai habis. Dekat-dekat dengan Nabi makan tu, ada sahabat, beberapa orang sahabat nampak. Biasa Nabi diajak kita, hari ni tak diajak ni gitu. Sampai hati Nabi, sampai habis, fakir ni pun berlalu. Gembiralah hati dia, heboh di situ semua. Rasulullah makan, buah yang aku bagi tu habis. Sahabat tadi pun rapat kat Nabi. Ya Rasulullah, sampai hati kau tak ajak kita makan. Biasa kau ajak kita orang. Nabi pun jawab, ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah tadi tu masam. Nabi kata, aku bimbang kalau aku ajak kamu, kamu tak dapat jaga mulut kamu. Terlepas nanti, masamlah buah ni. Nabi tak nak dia sebut macam tu. Dan yang kedua Nabi kata, sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah-buahan yang masam.
Dalam satu perbuatan Nabi senyum, Nabi jaga dua pihak sebenarnya. Nampak? Tu Nabi. Isteri Nabi masakan tiba-tiba masin. Dia bagi, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Tengok Nabi panggil, nama manja. Kita balik tibuat, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni aku pun tak tahulah. Dia pun tak sure kala apa, nak kata berbelang, nak kata apa, tak tahulah. Kan? Sini maknanya panggil nama manja. Isteri Nabi panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Panggil pangkat Nabi tau. Jadi kita panggil lah pangkat suami, jangan pangkat kerja dia. Ada apa wahai suamiku? Macam tu. Ini ada apa wahai operator pengeluaran? Bukan tu kau cik pasal namanya. Kan? Mana jawatan suami tu panggil. Nampak tak? Kemudian Nabi kata apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Mari, kamu suapkan aku dulu. Tengok. Nabi, tengok akhlak Nabi tau. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri disuapkan dia lagi tu. Dan bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali kunyah. Tak ada Nabi buat muka basah. Tak ada. Tak ada. Dan kemudian bila Nabi dah kunyah, Alhamdulillah, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap aja, langsung dicapai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Bandingkan dengan kita. Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku apa ni? Main bacaan darah tinggi lah sekarang. Itu beza kita dengan Nabi. Kenapa lagi? Nabi syukur. Nabi syukur. Nabi bangun, orang sekali tu Nabi dekat dalam terselimut dengan Aisyah. Wahai isteriku, dan sudilah kiranya engkau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika. Tu bukan Nabi takut bini, tapi Nabi berpuitis bahasa. Sudilah kiranya engkau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika. Isteri Nabi jawab apa? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Balik dia buat. Wahai isteriku, sidilah kiranya kau izinkan abang pergi ke kedai mamak ke depan sana untuk minum bersama dengan sahabat-sahabat abang. Nampak ayat tu kan? Isteri pun jawab, tidaklah saya lebih suka kalau abang terus berada di rumah. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Jangan lewat balik tau. Macam tu lah. Ini tak faham kan? Sudah akhirnya kau izinkan abang pergi ke kedai mamak untuk lepak dengan member abang barang seketika. Berambus lah. Tak balik pun tak apa. Janganlah macam tu kan. Tapi Nabi keluar, Nabi pergi ambil wuduk, terdengar bunyi macam air menggelegak. Bunyi apa? Bunyi Nabi menangis ambil wuduk. Nabi solat pun Nabi nangis. Nabi sujud Nabi nangis. Nabi bagi salam Nabi nangis. Isteri Nabi tanya, kenapa kau menangis Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis? Sebagai tanda syukurku. Syukur dengan nikmat aku tidak berdosa yang Tuhan kurniakan kepada aku. Pada satu hari itu Nabi rasa lapar. Lapar sangat. Nabi keluar cari makan. Tersempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau kenapa? Aku lapar Rasulullah. Sama lah dengan aku lapar. Mari kita jalan. Jalan-jalan tersempak pula dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Marilah kami pun lapar ni. Berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni. Jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau kita pergi, siapa dah pergi umrah? Umrah. Kan? Kalau perasan kita masuk pintu Masjid Nabawi tu, kan, Masjid Babu Salam tu, masuk pintu tu, dekat luar pintu tu, dekat luar, bangunan luar tu, ada macam satu tembok dekat tu, dia ada bumbung, ada tembok saja. Tembok tu sebenarnya adalah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi tak ada letakkan label sebab ada orang daripada negara tertentu, dia bukan boleh dengar macam tu, dia sembah-sembahnya benda tu kan. Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari sekarang ni, kalau ikutkan, bukan sekarang lah, maksudnya dia pusara dia sekarang ni berada di mana? Di Turki. InsyaAllah kalau bulan 2 tahun depan, siapa nak pergi dengan Syamsul Urbad, kembara bersama dengan Syamsul Urbad ke Kapadokia Turki pada bulan 2 tahun depan. Ni kan promote lebih kurang macam tu. Jadi
Bila sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia bagi salam, apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Maka Nabi jawab, sungguhnya kami lapar. Ada tak makanan di rumah kamu? Kemudian jawab Abu Ayyub Al-Ansari, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar, bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Bila Nabi minum, dah susah tu Nabi jawab, alhamdulillah. Dan Nabi sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Macam mana record tadi? Alhamdulillah. Ada tu dah siap update dah dekat dalam ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat. Kau ada? Macam tu kan. Lepas tu ada orang komen bawah tu, untunglah. Kan? Yang seorang tu pula, time aku cuti lah dia datang. Yang seorang tu pula kan. Contohlah macam-macam lah. Kan? Jadi, makna kita kena sebut, alhamdulillah anak dapat masuk universiti. Alhamdulillah aku dapat turunkan berat badan aku. Alhamdulillah dapat makan. Alhamdulillah. Macam-macam kita kena sebut. Nikmat Tuhan kita kena sebut. Tu caranya. Nabi kalau kita tengok dalam bab ni, Nabi syukur. Begitu juga Nabi ni sabar. Kita ikutlah Nabi, sabar banyak-banyak. Kan? Nabi ni diuji dengan macam-macam. So kita pun kenalah sabar. Kan? Sabar. Kadang ada ayat orang sebut, sedangkan Nabi pun ampunkan umat ini, kan pula kita. Kemudian adalah ayat orang Malaysia ni sebut, itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Untuk makluman semua, Nabi dengar apa yang kita sebut. Dan apa yang kita sebut ni, aku bukan Nabi. Nabi akan kecil hati. Sedangkan disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tak ada satu contoh ikutan terbaik. Terbaik, dia bukan bajet-bajet baik, bukannya macam baik. Contoh ikutan terbaik. Dan siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Maknanya dah terbaik, kena ikut. Sabar. Aku tak dapat, maafkan dia. Minta maaf, biar dia melutut jumpa aku akhirat besok. Akan main lagi confident. Biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Dia cakap. Tiba-tiba kan, siapa nama pun? Nurin, masuklah kau ke dalam syurga. Nurin pun nak masuk. Nanti dulu, satu malaikat tahan. Kenapa pula? Dulu kau pernah sebut, biar orang tu mengangkat minta maaf dengan kau kan. Aku tunggu sini. Allah, tak boleh masuk pula, kena tunggu. Yang kita sebut tu pula kebetulan kena seksa 1000 tahun. Ya Allah, lamanya lagi. Ya Allah, lamanya. Siapa suruh? Tu sebab minta maaf dan memaafkan nampak berat tapi mulia di sisi Allah. Nampak tak? Tu sebab kita kena buat. Nabi pun maafkan umat dia. Ampunkan umat. Kita ni semua tak lari daripada buat salah. Betul tak? Suami tak lari daripada buat salah. Jangan hukum dia sepanjang hayat dia. Faham? Tiba-tiba dia terjatuh cinta. Dengarlah. Aku tak habis cerita lagi. Lepas tu dia terus cepat-cepat mengaku, abang silap. Tak apalah bang, jangan ulang lagi. Tak tahu. Tapi masalahnya jangan ulang tu. Orang perempuan akan ulang cerita tu. Abang jangan lupa tau. Abang jangan lupa tau. Abang ingat tak? Dulu pada tahun 1993. Ya Allah, lamanya nak ingat. Ya Allah. Faham? Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kekurangannya. Seteruk-teruk manusia tentu ada baiknya. Terserahlah kat kita. Kita nak tengok kebaikan orang, nak tengok keburukannya. Kadang-kadang disebabkan emosi, kita hukum orang seolah-olah tak ada kebaikan langsung orang tu. Macam tu juga orang perempuan tersilap, contohnya mungkin. Tapi suami menghukum isteri macam sejahat-jahat pun perempuan. Sedangkan perempuan pun ada hati dan perasaan. Deep pula hari ni. Macam tu lah. Memang iyalah. Sebab suami isteri ni memang akan diuji. So kena kuat. Kena kuat. Balik pada basic.
Balik pada basic. Macam tu lah. Jadi macam tu lah, jangan cari salah orang. Tak ada yang sempurna. Maafkanlah. Ingat tak kisah yang seorang lelaki masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi sebut dengan para sahabat, nampak tak lelaki itu? Semua sahabat tengok, sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Bila sebut macam tu, hari kedua pula tersempat kat lelaki yang sama kat tempat lain, lelaki ni ahli syurga, Nabi kata. Tersempat tempat lain, lelaki ni ahli syurga. Sahabat semua, apa hal pula dia ni boleh jadi ahli syurga? Apa yang hebat dia ni? Jadi sahabat-sahabat ni pergi ke rumah dia, boleh tak kami nak tumpang dekat rumah kamu? Boleh, tak ada masalah. Kan baik? Boleh, tak ada masalah. Setiap malam tak jadi kerja, mengintai tengok kawan tu buat apa. Apa amalan dia sampai dia ahli syurga. Tengok macam biasa, makan macam biasa, tidur macam biasa, solat macam biasa, mengaji macam biasa, tak adalah terlebih-lebih sangat pun. Akhirnya lepas 3 hari dia orang tak jumpa jawapan. Ini dia tanya, sebenarnya kami mengaku kami sebenarnya nak mengintai kamu. Lah kenapa pula? Kami difahamkan Rasulullah sebut kamu ni ahli syurga. Boleh tak kamu kongsikan apa amalan kamu? Dia kata tak ada apa sangat pun, cuma dia kata setiap kali sebelum aku tidur aku tak terlupa buat 3 perkara. Yang pertama, sebelum aku tidur aku niat dalam hati aku maafkan semua orang. Kedua, setiap kali sebelum aku tidur aku niatkan kalau aku hidup lagi esok aku nak buat baik dengan semua orang. Itu kedua. Dan ketiga, sebelum aku tidur aku niat dalam hati aku kalau aku hidup lagi esok aku tak nak dengki dengan semua orang. Jadi sebabkan 3 niat saja sebelum tidur, Nabi kata dia ni ahli syurga. Salah satunya maafkan orang. Sebelum tidur maafkan orang. Berdengkur tidur. Ini sebelum tidur kau tengoklah besok, kau tengoklah. Kau tengok apa aku buat dengan dia besok. Siap nyawa dia. Besok pagi mati. Tak sempat maafkan orang, tak sempat minta maaf. Jadi itu dia. Kemudian apa? Apa lagi sunnah Nabi? Sunnah Nabi suruhnya adalah sedekah. Bantu orang, tolong orang. Sedekah. Tak sikit banyak, tak banyak sikit bagi. Siapa yang ada masalah keuangan sekarang, tengah masalah, tak tahu kenapa duit aku tak cukup, ada masalah, ni saya beritahu, Nabi dah bagi formula. Siapa nak dimurahkan rezekinya, dengar cakap saya betul-betul, kena yakin. Nabi bagi tahu siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Sekarang tak susah sedekah online-nya. Sebelum subuh snap Bank Islam, mobile account 0501 02 03 8212. Nama masjid Syamsul Amri Ismail. Itu akaun aku tu. Kemudian lepas tu description. Kan ada description kan? Doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan tu. Tangan amount ni RM1 kan. Tak apalah, tapi buat waktu subuh. Tengok berubah hidup kita, InsyaAllah. Amalkan sunnah Nabi. Banyak lagi. Dan saya sebut di awal tadi, Nabi sayangkan kita. Sikit lagi saya faham. Cara semua berdiri tu macam saya faham lah. Cara renungan tepat, terpandang tu saya faham. Sikit je lagi. 3 tanda Nabi. Antara tanda Nabi sayangkan kita. Pertama, Nabi minta umur umat aku janganlah panjang-panjang, ya Allah. Umur umat aku ni jangan panjang. Biasanya umur umat Nabi Muhammad ni area dalam 60 tahun je. Kat Malaysia je tengok 60 tahun kebanyakan kan. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gagal vaganza kan betul tak? Kita sebab apa? Supaya kita sedar orang lain macam umat Nabi Nuh 950 tahun. Lama tu. Bayangkan kalau kita 950 tahun. Kau berapa lama nak pencen? Adalah 700 tahun lagi. Lama. Lamanya nak tunggu. Kan? Aduh, hai. Kan? Tak. Tapi maknanya kita dah boleh bajet. Oh, aku tak lama lagi nak pencen. Kita dah bajet dah. Lepas 50 tahun, anak-anak dah lepas, kita dah buat kenduri lah apa semua. Kita dah boleh pergi berjalan, bercuti, kita pergi masjid, surau, kita dah tahu dah. Tu sebab Nabi sayang kat kita. Tu satu. Kedua, Nabi minta. Kan Nabi masa Nabi dah nazak dah Nabi cakap tak ada ke benda lain kau boleh hiburkan hati aku wahai Jibril. Masa tu malaikat maut dah datang dah. Dia kata kau jangan risau, malaikat dah hias dah syurga ni dengan bidadari semua. Nabi kata alhamdulillah, tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tapi malaikat dengan bidadari dah berbaris nak sambut kau masuk syurga ni ya Rasulullah. Alhamdulillah, tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar.
Tak ada berita lain untuk aku, wahai Muhammad. Diharamkan syurga tu untuk orang lain. Melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi senyum. Kemudian Nabi panggil malaikat maut. Rapatlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Nabi sayangkan kita. Dan kemudian kan, ketika cabut nyawa Nabi tu, sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Ya Allah, Nabi doa, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu, bagilah ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah. Nabi doa. Tu sebab dikatakan kita mati nanti cabut nyawa, tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je. Sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita, kata pandangan kata macam tu. Dan nak beritahu, Nabi kekasih Allah tahu. Nabi pun sakit dia cabut nyawa. Ni kan pula kita yang memang dah tentulah bukan kekasih Allah. Dosa dah confirm banyak, mengumpat aku tadi dah berapa banyak. Kan? Tak ada contoh lah. Jadi tu. Kemudian sikit lagi cerita. Nabi, dikatakan Nabi bila dapat nak bawa katalah kita ni, Nabi nak bawa kita masuk dalam syurga ni. Dah jumpa ke akhirat. Mari ikut aku. Kita pergi ikut kat belakang Nabi. Tiba-tiba terdengar bunyi bingit betul. Bunyi apa ni? Bunyi ngauman api neraka. Bingit betul, nak pecah gegenang telinga. Bunyi ngauman api neraka yang makin menghampiri. Berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Tapi macam tu bunyi ni, 500 tahun. Kemudian Nabi sebut apa? Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api tu. Makin halau makin dekat, makin halau makin dekat. Buntu. Datang malaikat Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini, kau siramkanlah kepada api itu. Segelas air Nabi siramkan pada api itu, reda api itu. Nabi pun heran. Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku ni? Ni soalan bocor satu lagi. Nabi jawab, malaikat Jibril jawab, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Seorang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Menangis kerana Allah. Jangan buang masa. Lantak dia nak buat apa? Lantak dia nak apa, setuju je. Tak adalah. Saya cuba test market. Tak adalah. Tapi maksudnya, dengan air mata tu, macam tu. Jadi sebab kalau kita baca kitab Penenang Jiwa Imam Al-Ghazali, kita akan tengok macam mana orang ni dah masuk dalam neraka dah. Terdengar suara, ya Allah, jangan benarkan dia masuk dalam neraka. Allah, masuklah di dalam syurga, kerana dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Aku saksinya. Siapa yang cakap tu? Berkat selai rambut. Selai rambut tu jadi saksi, air mata tu terkena dekat rambut tu. Dan lalu-lalu rambut tu bersuara. Tapi malangkan kau menangis, tak payahlah kau tadah rambut tu, tak payah. Tapi maksudnya, anggota tubuh badan kita ni jadi saksi. Menangis kerana Allah ni insurans tau. Diharamkan tubuh badan orang tu dijilat api neraka kalau ada air mata yang menitis pada wajahnya kerana Allah Ta'ala. Itu sebab paksa diri kita nangis kerana Allah. Itu sebabnya kita kena bangun. Itu sebab senang kita bangun 2-3 pagi tu, pukul paling baik 3-4 malam, pukul 4:30 pagi tu bangun, ambil wuduk. Paling tak, kalau malas sangat lah, ambil wuduk, duduk balik kat katil tu. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah, sampai menangis. Paksa diri nangis. Betul. Qiyamul Lail ni bangun. Tu sebab Qiyam al-Lail, bangun malam. Paling tidak ambil wuduk. Kalau tak nak solat pun ambil wuduk, duduk. Duduk, ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Ingat Allah banyak Qiyam al-Lail. Tapi kalau Qiyamul Lail bangun malam ni, bangun kencing tidur balik tak kira. Faham? Bangun mesti beribadah tahu. Tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali Qiyamul Lail. 10 tahun sekali. Tak dapat seumur hidup sekali. Kau tak dapat juga, kau cari tali, kau gantung diri, mati lagi baik. Kau payah sangat. Sebab bila suasana pagi, kita gelap-gelap macam tu kan, kita seorang-seorang, kita mudah nangis sebenarnya. Mudah ingat. Lagi kuat, ini saya nampak siapa yang kuat tergelak ni. Lagi kuat dia tergelak, lagi cepat dia nangis. Tahu, tak usah lah, aku tahu kan. Dari segi ilmu psikologi ni macam tu. Orang yang senang tergelak ni senang menangis. Itu je. Cik boleh buat tak gelak. No. Macam tu lah. Tapi betul. Jadi itulah dia. Tuan-tuan misalnya saya faham. Tanda-tanda mata menenung tu saya faham. Cara pandang tu saya faham. Ada orang tu time saya pandang dia, time tu lah dia. Tak dengar jam lah kan.
Jadi apapun kita kena bersyukur. Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nak selamat hidup dunia akhirat, jaga 5 perkara. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Apa maksud redha? Apa beza redha dan juga pasrah? Apa maksud redha dan pasrah? Redha dan pasrah. Pasrah, kalau redha, kita menerima ujian daripada Allah dengan ikhlas. Tapi pasrah, menerima ujian dengan hati yang sakit. Kita terima macam mana? Terima je lah. Gatal sangat, matilah dia. Contoh. Itu pasrah namanya. Kalau redha terbuat macam mana, saya anggap mungkin ni ujian untuk Allah untuk saya. Saya harap mudah-mudahan dia berlaku adil lah. Jangan ni. Itu redha. Faham? Aku tanya kau ke boleh tak boleh? Tak ada kan? Sibuk dia tadi. Tapi macam itulah maksud dia. Antara pasrah dan juga redha. Dan redha ni adalah semulia-mulia manusia lah. Sebenarnya. Boleh capai tu. Sebenarnya bukan senang. Kadang-kadang Allah boleh uji. Kadang ada setengah orang pula dia boleh diuji dengan susah. Okey. Tapi uji dengan senang dia lupa diri. Ada juga. Kan. Jadi tak salah. Dia bukan isu kereta tak. Dia isu diri sendiri. Produa, Tesla, betul. Bukan isu tu, tapi isu dalam diri kita je sebenarnya. Dan tu saya selalu pesan dalam bab isu tu, saya pesan kat umum puan, nak marahkan orangnya, pelakunya, bukan marah hukumnya. Ingat tu. Jadi rasa cukup sekadar itu. Bersyukurlah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu, lupa lah. Tak boleh ke next ceramah? Tak boleh. Okey, syukur, sabar, hikmah. Hikmah ni sentiasa ada hikmah ni. Tuhan bagi aku ni. Redha, dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas ni bermakna buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Tu tak ikhlas tu. Tu tak ikhlas sebenarnya. Faham tak? Kena faham tu ya. Jadi yang paling dalam lagi, kita buat sesuatu tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Tapi kita harapkan Allah. Siapa harapkan manusia, dia akan kecewa. Minta lah bos nampak aku. Minta lah bos naikkan pangkat aku. Dia akan kecewa. Sebab bos pun manusia. Penelitian ni pun terbatas. Mana Allah gerakkan hati dia ke sini lah. Kalau dia nampak orang ni bagus, orang tu lah bagus. So kita jangan kecewa kena kita. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi suami romantik. Tuhan tak bagi naik pangkat. Tuhan bagi anak ramai. Beranak kerja. Tuhan tak bagi ni. Tapi Tuhan bagi rezeki, kita ada rumah. Boleh beli rumah. Betul tak? Bukan semua orang boleh beli rumah. Kan? Tuhan bagi rezeki. Adik-beradik dia baik-baik. Tuhan mungkin tak bagi dia ni. Tuhan tak bagi dia isteri. Tuhan tak bagi dia suami. Tapi Tuhan bagi dia masa supaya boleh jaga mak ayah dia sampai ke penghujung hayat dia. So semua ada hikmah, dia percaya. Kita mengharapkan pengiktirafan manusia. Tu sebab kadang saya pernah tanya soalan tu. Nak apa? Nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, nak pangkat tinggi, nak jadi orang yang berpengaruh. Saya kata kalau saya ambil satu benda yang tak ada kena dengan 5 ni, adakah awak masih happy? Masih happy. Saya pun cakap, katalah Allah Ta'ala cabut nyawa mak kita, 5 perkara ni tak ada nilai dah. Tanyalah orang yang mak dah tak ada. Tanyalah raya, tak sama. Sebutlah, minta maaf bukan nak sentuh apa. Tapi itu sebabnya kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Dalam dunia jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kena satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Okay. Dan hidup kita ni antara B and D. Antara birth and death. Hidup kita ni B and D. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah, C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Kita buat ceramah ni bukan nak kejar dunia. Mana ada kejar dunia? Kejar akhirat lah. Kan kita cerita semua akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang kejar keuntungan dunia, dia akan dapat sikit daripada dunia dan takkan ada satu bahagian pun untuknya akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat dua-dua dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Kejar akhirat. Okey? Jadi itu saja daripada saya.
Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok beri ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung.